Hai, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, alah makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda. Tidurlah malam, mimpikan si janda muda. Duduk termenung, bersedih di atas tangga kesian. Bila ku jeling, wah ialah ketawa. Jantung hatiku alah parah, terbelah dua. Hei, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda. Apa? Hai, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Dara atau janda, semua boleh berasmara. Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So hari ini seperti biasa saya sebagai host anda Macoy, ya bro. Dan juga sebelah saya adalah Lala. So Macoy. iya, Lala sihat? Setakat ni sihat. Oh setakat ni sihat ha? Oh rumah? Rumah depan sihat. Oh depan. Okey. Sebelum kita teruskan lebih lanjut Lala, bab kita punya pertanyaan-pertanyaan yang panas ke tak panas tak tahu. So perkenalkan diri sikit Lala. Perkenalkan diri nama aku orang panggil selalu Lala. Lala. So sekarang ni aku bekerja sebagai e-sports producer dekat satu company event organizer dekat area Kuala Lumpur. Ya, itu yang aku buat full time sekarang. Dulu aku pernah jadi streamer tapi
kita jump ke dunia production lah. After that, itu nanti kita cerita. Itu nanti cerita. Okay. So status Lala sekarang ni udah berbujang ke, bini 2 ke, bini 3 ke, dah kahwin ke? Jangan bini tengok. Jangan bini tengok. Bini tengok. So status dah kahwin lah? Dah berkahwin. So dah mempunyai children. Tak ada rezeki lagi. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Ada tak terniat nak pasang 2 ke Lala? Tak fikir. Jangan. Orang rumah tengok. Saja je tanya soalan-soalan tu bagi orang rumah tahu sikit. Alright, Lala. So macam Lala punya, kita dah tahu dia dari bidang production. So Lala, perjalanan Lala, bukan perjalanan, macam kata kecepung dalam bidang e-sport ni, macam mana perjalanan journey Lala? Macam mana boleh masuk dalam e-sport punya program? Macam cerita. Program dulu aku ada buat streaming kan masa tu. So aku aktif streaming dekat Facebook. Dan bila dah lama rasa streaming tu, rasa macam sedikit boring lah, sebab hari-hari kan nak dekat 3 tahun 4 tahun buat benda sama, streaming. Lepas tu aku dapat offer, kawan aku dia kata ada production house ni perlukan designer. Biasanya aku bukan designer pun, aku video editor. Lepas tu tiba-tiba dia panggil interview and start lah career aku tahun 2017. Start tahun 2017. Dah lama 2017, sekarang ni 21, 4 tahun dah Lala berkecebur dalam bidang 4 tahun dalam bidang ni apa, production. Kalau Lala tak jadi dalam e-sport punya program ataupun streamer, so apa kerja yang Lala akan buat? Kalau contoh misal katalah Lala bukan dalam e-sport punya bidang. Kalau bukan e-sport, dia tak lari jauh mana juga. Kalau aku tak buat e-sport, aku pun buat game publishing. Game publisher, sebab last time aku pernah bekerja dalam industri game developer, game publisher juga. So aku akan join part tu lah. Kat situ je lah tempat-tempat aku main. Memang pasal game, pasal broadcasting yang memang kat situ je lah aku main. Jauh daripada tu mungkin tak kot. Tak ada plan lah nak ke sana. Kalau contoh tiba-tiba kan Lala tak dapat kerja kilang, macam mana Lala akan teruskan ataupun tidak? Kerja kilang? Kerja kilang, contoh kilang kat mata ke, kilang arang. Tangan lembut, tak boleh. Tangan ni lembut. Kepala. Macam tangan perempuan ni, tak boleh. Kena kepala besi pun dah calor. Ya, betul. Kena pegang bata sikit calor tangan ni, tak boleh. Tangan ni pegang keyboard dia boleh. Okay, dalam kisah 4 tahun Lala lah kan? Dalam 4 tahun tu ada tak kenangan pahit manis Lala? Mungkin ada pahit Lala bila contoh nak pergi ke mana-mana. So manis Lala bergembira dekat tempat kerja Lala. Kita tak tahu. So cerita sikit, kongsi-kongsikan cerita benda tu. Dia production ni sama je dengan, sebab kita dalam dunia entertainment. So semua benda pun menghiburkan kalau ikut dalam production ni. Tapi ada part kita berhibur, ada part kita berseloroh, ada part kita serius lah. So bila part serius tu kadang-kadang pun ada bergurau senda dengan tu, dengan production team, kru lain kan. So apa momen-momen bersama dengan production team, itulah yang kenangan manisnya for sure. Yang pahitnya yang paling pahitnya tu bila kita ada emergency lah. Nak cerita emergency ni bila masa aku buat production dulu lah kan. Setiap kali production aku yang macam grand production akan contoh macam aku punya PMPL, itu yang selalu kenal lah. Aku kat outstation luar daripada KL, luar daripada Malaysia, ada emergency case. Ini emergency case ni contohnya ni masa, sebab arwah ayah aku dulu diabetes. So dia ada operation potong kaki. Dia potong kaki kanan dia masa tu aku tengah buat PMPL season 1. Dia potong kaki kiri dia masa aku tengah buat season 2. Dia potong tangan dia masa aku kat Singapura. So time tu yang macam kata nak balik tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Tu kenangan tak consider pahit lah, tapi kita panggil macam tekilan lah sebab tak dapat nak pergi kan. So itu komitmen pada show sebab kita producer, kita head director semua. So kita kena ada kat situ. Ada orang nak backup tapi bukan aku tak percaya orang tu, tapi aku lagi macam passionate dekat aku punya tu. Aku punya show time tu lah. Alright, faham. So apa anggapan ayah Lala lah? Jika dah berapa kali operation, Lala still tak dapat datang. So apa perasaan orang agak? Apa perasaan dia? Dia ada cakap. Dia ada cakap dekat mama aku kan, yang dia faham. Dia orang Jawa ni, dia tak cakap banyak.
Keturunan Jawa. Dia memang pattern kami ni tak bercakap banyak. Dia tak bercakap banyak. So dia faham anak ada kerja semua, cari duit apa kan. Dah ada family sendiri. Dia as long message apa semua kita ada lah. Balik tu jarang sikit. Tapi dari segi kewangan tu consider no problem lah. Jadi dia tak kisah, janji anak dia okey. Dia macam tu lah. Sebab orang Jawa kan, kalau kenal mana family orang Jawa pun, memang orang Jawa ni tak bercakap sebenarnya. Jarang nak bercakap. Alright. So, kalau kita cerita-cerita ni Lala, apa tadi soalan saya nak tanya? Saya pun dah lupa. Oh ni. Okay. Awak lupa. Itulah sebab banyak sangat soalan masuk dalam kepala kan. So, orang kata Lala, kita tahu production adalah dalam background scene. So, macam mana diorang nak kenal macam kita tahu kita akan tunjukkan muka caster ataupun muka host yang ada hadapan kamera. So Lala di belakang. So tak pernah pun orang introduce Lala sebagai dia punya production or something. So ada tak rasa terkilan sikit dekat Lala macam kita nak juga nama sebab kita yang buat benda tu untuk nama orang tu naik, contoh dia. Tak adalah, tak rasa. It depends mungkin sebab aku dah dekat industri streaming ni agak lama. Daripada jadi orang betul, sampai jadi karakter dalam stream pun aku pernah buat. Itulah, tu ada Mira Dross tu. Mira Dross tu salah satu kenapa sebabnya aku join e-sport dulu tau. Dalam ada viewers kau di komen tu, laki bini dia orang dua penyebab yang aku masuk dunia e-sport. Sebenarnya bagi aku tak terasa, sebab tu kita dipanggil kami ni orang behind the scene. Aku macam aku tak terasa macam terkilan ke apa tak. Bagi aku kepuasan kami, keseronokan kami tu bila orang tengok kami punya show dan diorang rasa gembira. Itu dia punya kepuasan dia lah sebenarnya. Setiap orang option dia lain-lain. Macam saya pula, saya behind the scene. Saya rasa kenapa saya tak perlu dia ada depan kamera. So saya rasa macam janggal juga. Kenapa as the caster dia orang dapat nama tapi kita tak dapat nama. Itu kadang-kadang saya terfikir. So saya dengar pegak daripada jawapan Lala ni, nampak macam boleh di follow. Mungkin dia rasa untuk dia buat the best untuk viewer dia, untuk kita tengok scene-scene dia. Macam contoh saya tengah buat scene sekarang, walaupun nampak je simple and dimple tapi mungkin berpuas hati untuk viewer kita, so, tengok muka kita dua ada kat sini. So Lala, kalau kita tengok daripada segi viewer pula, dia kata, "Hai Lala, kenapa makin naik ni?" Wah Lala. Macam mana Lala? Kahwin badan naik lah. Dulu kau kering. Tapi tak apa, mungkin dia happy. Kita tak boleh nak pertikaikan benda tu kan. Rezeki Tuhan bagi. Yelah tu, mungkin. Ya betul. So, apa lagi? Saya apa pun lagi dah banyak sangat soalan ni. Oh my god. Okay. Masa dalam pandemik dalam 2 tahun ni Lala. So macam mana kerjaya Lala? Kita tahu e-sport pandemik kita still boleh going on online. But ada certain event terperlu cancel. So macam mana Lala nak tangkap balik macam untuk mata kewangan Lala? Untuk kita tahu mata kewangan kita datang daripada event ataupun certain offline event. So bila benda dah ada pada permulaannya, macam mana Lala orang kata survivekan diri Lala? Survivekan diri aku tak cakap akulah, kita cakap kita punya organisation lah macam mana. It's because kita tahu offline event banyak dah tak dapat buat zaman pandemik ni. Ada yang dapat buat tu pun tertutup. Bila tertutup tu pun orangnya limited. So benda tu mula agak merisaukan dekat kami lah. Aku pun risau kan, kata alamak tak ada show ke. Bila tak ada show, of course lah kita punya income ke apa semua tak ada lah. Tapi luckily benda tu lagi makin banyak. Alhamdulillah show tu makin banyak sebab kita menggantikan situasi offline tu dengan virtual studio. So dengan adanya virtual studio yang yang nampak macam virtual studio lah, yang menggantikan feel offline tu tak ada. Tapi sebenarnya lagi sedap lah kalau buat show tu offline sebenarnya. Alamak. Tapi buat saya pun nak tanya soalan benda macam tu dah Lala. Kita offline dia bestnya offline ni crowd, audience crowd. Bila jadi apa-apa, kalau macam ada momen-momen menarik dalam game tu kan, yang menarik, ada bunyi sorakan apa semua tu. Aku lagi gila tekan button kamera aku tu pergi dekat audience kan. Aku suka part tu je. Fokus pada audience sebab masa tu aku pernah buat PM, kalau aku tahu PMNC tahun 2019 dekat atas Mid Valley. Dekat atas Mid Valley.
Time tu yang PUBG Mobile punya, PMNC yang suka memang ramai orang. Aku letak seating kat situ cuma 200 orang. 200 kursi tu penuh semua. Depan belakang kiri kanan semua penuh. Orang sampai duduk kat lantai. Aku kata bersalahnya lah aku. Tapi tak apalah. Nampaklah kita nak tunjuk orang ramai datang sebab aku tak expect orang akan datang dekat area situ. Itu salah satu contohnya lah yang macam makin lama bila kita dah offline, kita pergi balik kepada online. Bagi aku dalam dunia e-sport still hidup lah. Still hidup. Still relevant lah. Tapi itulah ya kan. Kalau offline memang kita dapat merasakan suasana. Macam saya lah contoh macam Lala juga, kita favourite daripada satu team. Mungkin team Lala yang akan bermain dalam tournament dalam final tiba-tiba menang. So kita pun akan sorak macam kita tengok bola, betul tak Lala? Bila offline tu kita dengar suasana orang bersorak gol tu. Tapi itulah bila online tu kita macam alright, OB 1, ready, OB 2. Dia macam mendap sikit. Macam mana kalau tempat kerja Lala, kalau Lala online? So ada tak Lala buat macam menghiburkan geng-geng production? Ada. Kami production lain sikit. Bagi yang manager-manager atasan, kita orang macam bukan betting lah. Kita betting ala-ala macam okay, kalau team ni menang ke apa kan, team ni chicken ke apa, lu payung semua staff punya makanan. Main yang pakai duit besar-besar. Bukan payung, bukan bet duit. Kita bet macam beli makanan. Kita beli Starbucks, kau beli Starbucks, aku beli Tea Life. Macam tu je. Kita macam main bergurau macam tu lah. Tapi yang staff keli, yang operator ke apa ke marshal ke, dia main lagi kasar. Ada tim ni dapat chicken dinner, aku botak. Ada tim ni dapat chicken dinner, aku colour rambut aku. Tengok masa season tu aku buat macam tu. Budak-budak tu buat macam tu. So ada yang botak lah, ada rambut colour hijau, colour pink tu semua ada. So itu je lah macam hiburan kami untuk macam sambil berseloroh dengan apa staff-staff. Sebab kadang-kadang bila show dulu kalau kita buat production show, kita cuma dalam 5-8 jam macam tu. Tapi kalau zaman sekarang ni, buat zaman sekarang, kalau ikutnya standard sekarang ni, show boleh pergi ke 12 ke 15 jam. Memang lama. Oh, so Lala tu ada orang cakap, Lala Fuscat tak nak buat comeback ke? Fuscat tak ada dah kot. Sebab aku kalau nak streaming pun aku dah tak relevan lah. Sebab style streaming aku dulu kita panggil lapuk kan. Orang sekarang ni dah mungkin tak dapat nak terima style stream. Tapi ikutnya sekarang ni tak kot. Kita fokus pada development nama-nama baru daripada segi caster ke operator ke designer ke apa. Aku mau nak involvement pada growth yang part tu lah. Alright. So daripada saya punya viewer, saya dah pun memberi soalan-soalan. Adakah daripada Lala punya pula, ada ke viewer memberi Lala soalan-soalan yang sangat panas? Kita tak tahu. Hebat tu Lala. Ada juga tu, ada kata, wow, influencing kegemaran saya, tembak pun tak pernah pajau. Wow. Macam mana? Itu kita bincang nanti. Kita jangan bincang sekarang. Sikit lagi. Habis ni kita main lah. So lepas tu dia kata tu, dapat tu apa tu, Fuscat Ori VTuber. Apa itu? VTuber. Dulu VTuber tak berapa nak panas sangat dekat Malaysia. Tak ada ramai buat. Even dekat luar negara pun berapa orang je buat. Time tu VTuber pun tak berapa nak macam VTuber. Kalau pernah tengok VTuber yang tak pernah, saya pun tak pernah tahu. Mungkin saya pun tak kecepung lagi dalam bidang tu. Sebab sekarang ni kalau macam tu ada jenis orang minat macam tengok streamer yang ada bergambar kartun 3D apa semua tu. Right. Benda tu orang minat. Tapi masa dulu kurang sikit dekat Malaysia. Tapi then aku start dulu lah yang buat benda tu. Kalau tengok kat page. So Lala dia ada jadi macam anime lah. Aku buat kucing warna hitam. Baru saya tahu. Tapi sekarang ni saya tengok benda-benda tu makin naik lah Lala. Mungkin naik mungkin lah ya, trend sekarang pun. Aku pun tak apa faham sangat trend streamer sekarang. Pelik-pelik. Itu. Lepas tu berubah game kan. Kalau kita dapat streamer kadang-kadang main kejap game ini, kejap game itu. Saya pun dah tak faham dah kenapa diorang dah tak fokus pada game yang diorang start awalnya diorang stream. Sebab apa? Lala, okay, kita tahu dia dah lama dalam industri e-sport. So Lala macam boleh tak bagi tahu game apa yang Lala main bab e-sport ni? Kalau ikut title e-sport yang aku main dulu game-game lama lah, nostalgia lah, macam Mortal Kombat, Mario. Ada lah. Aku tak sempat lah nak main game apa yang konsol tu kan. Aku terus ke lompat ke game PC. Tapi first game macam biasalah kita Counter Strike 1.6, 1.3, CSGO, tu ada lah dulu. Lepas tu kita jump ke dunia PUBG lah, first Battle Royale yang keluar. Of course itu first Battle Royale aku PUBG PC, first aku main.
Aku hampir nak GoPro, cuma aku tak ada sinergi dengan orang kan. So orang tak suka aku kan. So the way aku main toxic sikit. So Ya, siapa tak kenal editing. Lala, King of Toxic Ya. dulu. Ya, dulu. Dulu sekarang suam-suam sikit dah. Aku hampir nak buat team tapi nak GoPro, tapi macam tak ada orang boleh ngam dengan playstyle, bukan playstyle, aku punya attitude dengan tu. Sebab dulu attitude aku biasalah gamers kan. Ya, iyalah. People lah gamers ada attitude so tak jadilah nak jadi pro player, kita jadi streamer lah. Tapi bila lama jadi streamer 4 tahun, cuba kau buat benda 4 tahun straight kan, dia akan rasa boring. Ya, So- kita akan cari juga bidang baru. Contohlah Ya. macam saya main stream sekarang. Mungkin satu hari nanti saya akan jadi kepada part of video pula. Kita nak main production. Kita tak tahu benda-benda tu masa yang akan datang. So kita akan kena tengok juga kat mana yang part-part akan naik, mana-mana part yang tak naik. Sebab kita pun kena tengok juga pergerakan Malaysia ni punya community macam mana. Saya rasa mungkin e-sport akan berpanjangan untuk Malaysia punya tempat, disebabkan kalau kita tengok terlalu ramai player-player yang bermain game, tak kisahlah mobile, konsol, PC. So saya rasa mungkin agak lama, betul tak lah? punya Lama community tak sport. lama tu boleh lah ada, as long ada something new. Every penggal tahunan ada benda yang baru, benda tu akan hidup lah kalau dia senyap je kan. Selalunya game trend tu akan mati. So macam yelah, setiap game dia ada naik ada turunnya. Tengoklah macam Dota, CSGO kan. Dulu game tu letup. Dota pun nak kata letup tak seletup macam dulu lah. Sekarang ni nampaknya meletup because kita ada TI. Dia punya price pun dia sampai 160 juta lebih kan. Tu yang nampak macam letup. Menang tu jutawan tu. Tapi hype tu akan lama kelamaan dia jadi down lah. Di antara dia jadi down tak pun title game tu akan jadi, title game e-sport tu akan jadi macam kita tengok bola. Kita tak main tapi kita just tengok je orang main. Faham? Tengok orang compete. Di antara dua tu lah. Sooner or later mana-mana game title, mana-mana game e-sport pun akan macam tu lah kan. Ya, macam kita tahu Blackshot kan. Saya pun dulu dekat CC kalau pergi, kena katakan player Blackshot memang sangat penuh. Tapi sekarang CC dah tutup. So saya masih macam pelik, kenapa Blackshot perlu macam tu? Tapi still lagi ada player kat dalam tu. Mungkin orang-orang legend. Saya pun ada juga kadang-kadang saya bermain Blackshot, game-game lama kan, nak mendapatkan orang kata vibe, orang kata orang lama. Umur pun dah berapa, betul tak Lala? Kita umur dah makin tu. Tapi kenapa Lala tersegih-segih macam ada something wrong Lala? Kenapa Lala? Contohnya kita tahu ada soalan lain tak? Ada soalan lain tak? Tak, kita tahu Lala ni seorang FPS player. That's why saya mentionkan nama Blackshot. Tak nak nama Blackshot, kita tukar kepada game MAT lah. Mungkin Lala ada mencuba untuk MAT. So game-game tu tak ada ke diorang cuba untuk membuat comeback Lala? Macam kita lah as the production ataupun organizer nak buatkan game tu, naikkan balik diorang punya cara macam tournament. Kita tahu diorang dah tak ada player. Mungkin diorang nak buat something marketing baru ke, kita boleh itu saya tepi lah saya rasa kot. Tapi ada je diorang still buat tournament, tapi mostly it's community involvement sajalah, tak ada GoPro lah yang aku nampak game-game title yang lama tu. Tapi still I'm open to everything je kan. Tapi yelah, kalau kita tengok nak up balik dekat scene Malaysia, kena go for mobile lah. Itu realitinya. Nah, seperti saya ingat saya Blackshot ada juga mencuba untuk ke dalam mobile. Saya rasa. Tapi macam tak berapa hidup lah. Saya dah try main. Dia tak macam sama gameplay macam yang kita main PC. Faham. So Lala pernah cuba tak Blackshot mobile? Tak sempat. Tak pernah. Mungkin dia ada masalah kisah selam dia, kita tak tahu. Mungkin dia ada dengan squad problem ataupun squad trouble, kita tak tahu. Mungkin dia ada isu-isu dengan squad dia, mungkin itulah dia. So geng, kita mungkin akan berakhir kat sini. So Lala, apa untuk Lala punya follower, tak pun yang pernah bekerja dengan Lala, inilah peluang dia Lala. Jangan maki, tapi kita boleh aku tak maki lagi. Adalah. Nah, yang aku nak tekankan, e-sport ni ialah dah jadi trend besar dekat Malaysia kan. Tapi diharapkan mana yang muda-muda, yang bawah umur, yang mesti ada concern dekat parents kan. Kawalkan diri anda, make sure education to always be first.
education tu yang pertama. Jangan tinggalkan waktu belajar apa semua. Kalau tak nak menyesal kan. Yang mak bapak pula, jangan nak support sangat anak tu main game sampai tak terkawal anaknya tu. Anda adalah nadi tunjang pada pembesaran anak anda tu kan. So bila mak bapak yang selalunya boleh tengok, ni anak dia ni, anak orang lain ni okey main game apa semua, boleh berjaya apa semua, duit jadi banyak, tapi benda tu kita tak tahu sampai bila dia punya industri tu akan bertahan. So macam mana sekalipun pangkal dia adalah education. So belajarlah, yang mana masih nak sambung belajar ke apa ke, yang dah habis sekolah nak sambung belajar ke, fokuskan untuk sambung belajar dulu. Fokus pada education. Alright gang, itulah dia kata-kata semangat. Mungkin dia nak bagi tahu, mungkin ada certain player ataupun student tidak mengikuti pelajaran, tapi orang kata ada berjaya masa akan datang, tapi kita tak tahu benda tu. Itu semua rezeki Tuhan bagi, betul lah. Kadang-kadang kita akan pergi ke pro scene as the pro player dalam e-sport, but tak semua orang akan dapat benda tu. Sebab benda nak kecepung dalam bidang tu sangatlah, orang kata, susah gila. Macam saya pun berapa tahun mencuba untuk menjadi pro player, tapi semua sampai semi pro. Macam Lala pun sama. Dia kata dia hampir masuk untuk CSGO macam tadi. PUBG untuk scene ke pro player, nampak. Tapi separuh jalan juga kita orang bercebung bidang lain. So ada rezeki dekat situ, alhamdulillah lah. Mencuba-cuba. So okay gang. Alright. Apa lagi lah? Ada apa dah? Tak ada apa dah. Alright, okay gang. So selamat malam. So have a nice day. So yang mana-mana jaga SOP. Walaupun kita ada orang kata kelanggaran sedikit macam sebelum-sebelum ni. So selamat malam gang. Bye-bye. Manusia juga tua sama tua, makcik yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda. Apa? Hei, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga.